Hai, bertemu sekali lagi kita di subjek GCMP 2022. Pada kali ini adalah unit 6.2, jenis-jenis imuniti. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar 4 jenis imuniti, iaitu Natural Acquired Active Immunity, Natural Acquired Passive Immunity, Artificial Acquired Active Immunity, dan yang terakhir adalah Artificial Acquired Passive Immunity. Pada unit 6.1 yang lalu, kita telah belajar mekanisme pertahanan tubuh badan terbahagi kepada dua, tidak spesifik dan spesifik. Tidak spesifik mempunyai pertahanan garisan pertama dan pertahanan garisan kedua, manakala spesifik terdiri daripada pertahanan garisan ketiga atau barisan terakhir pertahanan tubuh badan. Kita akan belajar immunity yang mempertahankan tubuh badan daripada diserang patogen. Nama lain bagi pertahanan badan spesifik juga dikenali sebagai keimunan perolehan atau adaptive atau acquired immunity. Ini disebabkan kita perlu ada atau kita perlu mendapatkan keimunan ini bagi mencegah tubuh badan daripada diserang penyakit. Dan keimunan ini terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama semula jadi atau dikenali sebagai natural, artificial atau dikenali sebagai buatan, dan terbahagi kepada 2 lagi, iaitu aktif dan pasif. Sebab itu saya rangkumkan gambar rajah ini kepada 4 bahagian yang mana namanya akan digabungkan sebentar sahaja lagi. Saya harap pelatih dapat mengikuti satu persatu agar nama yang akan saya beritahu sebentar lagi tidak mengelirukan anda. Ini merupakan maksud imuniti, iaitu perlindungan yang terbentuk apabila berlakunya tindak balas antara antigen dan daya tahan badan. Daya tahan badan ini juga dikenali sebagai sistem imuniti badan, iaitu akan menghasilkan antibodi, dan antibodi inilah yang akan memberi perlindungan kepada tubuh badan. Imuniti ini terbahagi kepada aktif dan pasif, dan aktif ini terbahagi kepada semula jadi dan buatan. Pasif juga terbahagi kepada semula jadi dan buatan. Jadi, sekiranya kita ingin menggunakan nama di dalam bahasa Melayu, perkataan yang perlu ditekankan adalah keimunan perolehan. Mari kita mulakan nama bagi keimunan perolehan ini. Sekiranya aktif dan dia adalah semula jadi, nama tersebut adalah keimunan perolehan aktif semula jadi. Lihat dulu nama-nama dan kemudian sekejap lagi saya akan terangkan apa maksud di sebalik nama tersebut. Jika aktif buatan, namanya adalah keimunan perolehan aktif buatan, dan sekiranya ianya adalah jenis pasif dan semula jadi, namanya adalah keimunan perolehan pasif semula jadi, dan sekiranya ia adalah pasif buatan, keimunan perolehan pasif buatan. Jadi saya mohon para pelatih untuk tidak terkeliru disebabkan istilah-istilah yang digunakan. Mari kita lihat nama dalam bahasa Inggerisnya. Nama keimunan perolehan juga dikenali sebagai adaptive atau acquired immunity. Terdiri daripada natural dan artificial. Dan natural terdiri daripada aktif dan pasif, manakala artificial terdiri daripada aktif dan pasif. Jika keimunan ini terdiri daripada natural dan aktif, nama bahasa Inggerisnya adalah Natural Acquired Active Immunity. Sekiranya dia adalah jenis natural passive, namanya adalah Natural Acquired Passive Immunity. Dan jika ianya jenis artificial dan aktif, namanya adalah Artificial Acquired Active Immunity. Dan sekiranya ia adalah jenis artificial dan pasif, nama Englishnya adalah Artificial Acquired Passive Immunity. Sebentar lagi saya akan terangkan setiap daripada istilah-istilah tersebut. Yang membezakannya adalah bahasa Melayu
Melayu dan bahasa Inggeris. Terdapat 4 istilah yang perlu anda beri perhatian. Sekiranya anda nampak perkataan aktif, itu bermaksud akan berlakunya penghasilan antibodi. Namun, jika adanya perkataan pasif, bermaksud di dalam badan seseorang itu tidak akan menghasilkan antibodi tetapi akan menerima antibodi. Itu adalah dua perbezaan yang nyata di antara aktif dan pasif. Manakala semula jadi dan artificial atau buatan, perbezaannya adalah sekiranya semula jadi bermaksud ia adalah perlindungan yang datangnya dari tubuh badan sendiri. Namun, jika buatan, ianya datang daripada luar badan. Okey, mari kita tengok yang pertama. Keimunan perolehan aktif semula jadi atau natural acquired active immunity, iaitu bila disebut dengan perkataan aktif, bermaksud seseorang individu itu akan menghasilkan antibodinya sendiri dan ia adalah semula jadi, datangnya daripada badan individu tersebut. Contohnya seperti apabila anda mendapat jangkitan pertama daripada mumps dan measles. Pada kali pertama anda kena, anda tidak mempunyai perlindungan, tetapi ianya akan membentuk penghasilan antibodi. Pada masa hadapan, anda tidak akan mendapat lagi penyakit tersebut sebab anda sudah mempunyai antibodi yang melindungi diri anda daripada mendapat jangkitan yang sama. Berbeza dengan keimunan perolehan pasif semula jadi atau natural acquired passive immunity, iaitu apabila ibu yang mengandungkan anaknya akan memberi antibodi daripada ibu kepada anaknya. Anak tidak menghasilkan antibodi tetapi menerima daripada ibunya. Itu yang dimaksudkan keimunan perolehan pasif semula jadi. Seterusnya, mari kita lihat keimunan perolehan aktif buatan, iaitu di mana bila sebut aktif, badan akan menghasilkan antibodi. Namun, kat sini ada perkataan buatan. Buatan ini bermaksud vaksin atau patogen yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh badan individu sihat untuk merangsang penghasilan antibodi. Sebab itu perkataannya aktif. Dan kenapa ianya buatan? Kerana perlu memasukkan sesuatu bahan dari luar untuk merangsang antibodi. Manakala yang terakhir, keimunan perolehan pasif buatan. Bila sebut pasif, bermaksud individu ini akan menerima antibodi dan ianya buatan, maksudnya daripada luar. Contoh adalah seperti sekiranya anda mendapat antitoksin difteria atau tetanus, maksudnya anda akan disuntik secara terus dengan antibodi buatan dan badan tidak perlu lagi membentuk antibodi. So, saya harapkan para pelatih dapat membezakan keempat-empat istilah yang diberikan atau yang diterangkan dan tidak terkeliru dengan istilah-istilah yang digunakan. Berakhirlah sudah kelas kita pada kali ini. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye!